henti. Tenang resah silih berganti, inilah sunnah orang berjuang. Malamnya bagai rahib merintis sayu, diiris dosa air mata. Siangnya bagaikan singa dirimba, memerah keringat curah tenaga. Sudah ke jalan Allah. Berjuang memang pahit, kerana syurga itu manis. Bukan sedikit mahar yang perlu dibayar, bukan sedikit pedih yang ditagih. Berjuang artinya terkorban, rela terhina kerana kebenaran. Antara dua jadi pilihan, dunia yang fana atau syurga. Berjuang tak pernah senang, ombak derita tiada henti. Tenang resah silih berganti, inilah sunnah orang berjuang. Malamnya bagai rahib merintis sayu, diiris dosa air mata. Siangnya bagaikan singa dirimba, memerah keringat curah tenaga. Berjuang artinya terkorban, rela terhina kerana kebenaran. Antara dua jadi pilihan, dunia yang fana atau syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar anda semua pada pagi ini? Salam Jumaat, salam Yaumul Barakah. Hari yang penuh dengan keberkatan ini. Saya ucapkan selamat datang kepada anda semua yang menghadiri untuk slot live bersama saya pada pagi ini dalam Moh Ngaji untuk episod yang ke-7. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang sahabat-sahabat yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini tuan-tuan dan puan, kita bersiaran langsung untuk episod yang ke-7. Jadi masih awal lagi dan masih sempat lagi untuk sahabat-sahabat semua bantu saya untuk sharekan dulu kita punya pengajian pada pagi ini. Dan bagaimana keadaan tuan-tuan dan puan pagi ini? Semua okey ke? Sihat ke? Jadi sama-sama kita mendoakan agar kita semua diberi kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dikurniakan nikmat yang kita miliki sehingga hari ini, biarlah ia terus berpanjangan. Dan apa pun yang paling penting, kita kena selalu bersyukur. Dahsyat Ustaz. Alhamdulillah. Semua sihat. Okey. Alhamdulillah. Waalaikumsalam kepada yang baru masuk, yang baru hadir. Selamat datang semua, tuan-tuan dan puan.
Waalaikumsalam warahmatullahi dan sharing. Okey, terima kasih semua. Jadi setakat ni saya nak tanya tuan-puan untuk audio macam mana? Semua dapat dengar dengan baik ke setakat ini? Semua okey gambar, video dan audio semua jelas kan? Okey, baik, alhamdulillah. Purple. Ini pakai purple lah. Baik, alhamdulillah semua okey. Jadi tuan-tuan dan puan, seperti biasa untuk hari Jumaat kita akan baca surah Al-Kahfi sebentar lagi macam biasa daripada ayat 1 hingga 10. Kemudian untuk bacaan semasa kita hari ini insya-Allah kita sambung muka surat 31 dan kita akan berhenti pada muka surat 35. Masih lagi surah Al-Baqarah masih lagi surah Al-Baqarah muka surat 31 sehingga 35. Jadi saya harap anda semua dah bersedia dengan mushaf masing-masing. Kalau nak siap terus buka muka surat 293 untuk surah Al-Kahfi insya-Allah. Bercahaya wajah ustaz sebab ada lampu depan ni kan. Kalau tak ada lampu gelap gelita lah muka kan. Audio gambar jelas. Okey, alhamdulillah. Jadi teruskan share tuan-puan. Tadi saya ada perasan nama-nama baru tau. Saya ada perasan tapi tak tahulah kod-kod pakai akaun Facebook lain ke apa ke kan. Ada ke sahabat-sahabat yang baru join? Yang baru join mungkin 2-3 hari kebelakangan ni ke? Ada tak? Mungkin boleh say hi sikit. Tadi mungkin dah bagi salam kan? Ni sebab nak hint untuk yang geng-geng baru ni, ada ke? Cahaya iman. Cahaya iman. Waalaikumsalam yang baru masuk. Puan Ishan, kakak. Macam mana sebut tu? Suai Husin. Sofia. Oh, ada nama Puan Sofia. Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan selamat datang lah sekali lagi kepada sahabat-sahabat baru. InsyaAllah semoga anda semua kekal istiqamah, termasuklah diri saya. Kita punya orang kata apa, iman ni kadang naik turun kan. Jadi kita harapkan sahabat-sahabat yang ada di sekeliling kita ni akan sentiasa orang kata apa, memberikan kekuatan kepada kita lah. Terutama yang baru-baru ni kan. Biasa kadang orang kata apa, pasang surut tu memang ada, tak boleh nafi. Samalah saya pun kan. Jadi insyaAllah saya beserta sahabat-sahabat lain mendoakan semoga kita semua istiqamah dalam mengagungkan kalam Allah ini, iaitu Al-Quranul Karim. Kebelakangan ni banyak muka baru. Tuan Muhammad Nizam, saya baru, alhamdulillah. Puan Rohana MK. Okey. Saya tak pastilah anda kenal Easy Ngaji ni melalui apa? Seminar ke kan, ataupun memang daripada live ni sendiri, wallahu alam. Tak kisahlah tuan-puan datang daripada mana pun. Kami mengalu-alukan sangat kehadiran tuan-puan, dan kalau tak keberatan boleh follow kita punya Telegram Easy Ngaji Warrior. Untuk dapatkan link Telegram tu anda boleh tengok di ruangan deskripsi. Di situ ada saya letakkan link Telegram grup, kita kata grup official lah, official Easy Ngaji. Bukan WhatsApp, Telegram. Boleh Puan Nursiah, Masya Allah, saya baru. Okey. Saya tambah perkataan saya pada dia tulis baru je tu. Okey, alhamdulillah. Jadi selamat datang. Seronok lah kan, kita ada kawan-kawan baru. Tapi yang geng lama-lama ni janganlah kecil hati pula saya tak sebut apa semua kan. Anda tetap di hati cewa. Tu tulis Puan Kartini tu, muka lama harap ustaz tak bosan. Tak adalah. Tak ada bosan. Kalau tuan-puan tak ada, macam mana saya nak live kan? Kalau tidak saya live tak ada orang tengok.
siapa yang nak ambil manfaat tu kan. Tapi sikit ke banyak tu tak kisah. Janji ada orang yang nakkan manfaat tersebut. Each $1. Okay. Seronok ada game baru. Okay. Baik, selamat datang semua, insyaAllah. Jadi boleh get ready. Jadi sebelum tu sama-sama tuan-puan, pagi ni kita betulkan niat kita terlebih dahulu, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya untuk bacaan Quran kita ni sama-sama kita sedekahkan pahala bacaan kepada ahli keluarga kita yang telah tiada dan kepada yang kita hajatkan, insya-Allah. Baik, jadi tanpa membuang masa lagi tuan-puan, jom sama-sama kita buka dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب. Baik, jadi sama-sama kita teruskan dengan bacaan selawat kita Nuril Anwar, insya-Allah tuan-tuan puan. Boleh? Sama-sama kita mulakan. Ready? 1, 2, mula. Allahumma salli wa sallim ala وسير الأسرار وانترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah, 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 Thumma Alhamdulillah. Baik,
Jadi kita dah selesai bacaan selawat Nuril Anwar kita. Siapa yang tak sempat nanti boleh buat ulang bacaan sendirilah. Baik, jadi kita teruskan tuan-tuan dan puan untuk pagi ni. Kita akan mulakan dahulu dengan bacaan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Tuan-puan boleh buka muka surat 293 293 ataupun kalau yang tak ada mushaf boleh saja lihat pada paparan skrin ya. Okey, baik. Yang baru hadir teruskan share tuan-tuan dan puan yang baru hadir. Selamat datang, saya ucapkan salam Jumaat buat anda semua dan bantu saya untuk tekan butang share dan boleh bersedia dengan mushaf. Muka surat 293 surah Al-Kahfi. Kita akan baca sama-sama daripada ayat 1 sehingga 10. Kemudian baru kita akan masuk pada bacaan semasa kita, iaitu pada muka surat 31 sehingga 35. Okey, Alhamdulillah, selamat datang semua yang baru hadir. Okey, jadi jom kita mulakan bacaan surah Al-Kahfi. Dah sedia semua? Baik, kita mulakan insyaAllah. Tarik nafas dan dalam, fokus pada bacaan kita. Berikan tumpuan-tumpuan. Sempat lagi ni nak share ni. Bila saya dah bilang 1, 2, 3, kita dah kena fokus. Okey, baik. Kita mulakan. Tarik nafas, sedia. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن
أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai bacaan surah Kahfi kita tuan-puan. Jadi selamat datang semua yang baru hadir, insya-Allah. Kelas tempat belajar, bukan tempat ngaji. Ngaji seorang diri kalau tidak jadi macam ni. Ustaz punya ngaji macam mana gitu. Masya-Allah. Peringatan yang baik. Terima kasih puan apa ni? Puan kain kapan sorry lah. Awak tak tahu nama sebenar tu. Tapi masya-Allah. Terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan, kita terus pergi pada bacaan semasa kita. Muka surat 31. Muka surat 31 surah Al-Baqarah. Okay, bermula dengan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Okey, tuan-tuan dan puan dah bersedia ke dengan muka surat 31? InsyaAllah kita nak mula dah. Okey, boleh? Dah bersedia? Okey, baik. Saya yakin semua dah bersedia. Jom kita mulakan, kita baca sama-sama tuan-puan. Fokus pada pembacaan kita. Kalau ada bacaan saya yang tersilap, tuan-puan bagi tahu di ruangan komen Okey, baik. Ready? 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله sebentar. Okey, baik, kita ulang semula. Fa'idha qadaitum. 1, 2 mula. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Kita teruskan muka surat 32. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم
وإليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Kita teruskan buku surat 33. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة
ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم
خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Kita teruskan muka surat 34. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Kita teruskan bacaan yang terakhir muka surat 35. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن
من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi selesai bacaan kita tuan-puan untuk 5 muka surat pada pagi ini. Kita berhenti pada muka surat 35 dan insya-Allah untuk minggu hadapan kita akan sambung lagi bermula muka surat 36 sehingga 40 insya-Allah. Semoga kita kekal istiqamah sehingga kita berjaya menghabiskan 604 muka surat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi kalau ikut pada Moh Ngaji musim ketiga sebelum ni, untuk pengetahuan semua, sekarang ni Moh Ngaji merupakan musim yang keempat, dan pada musim yang ketiga saya pernah terang juga ada sebahagian kalimah perkataan yang memang menolak saya lah untuk saya cerita pada tuan-tuan dan puan supaya kita diberi kefahaman ataupun kita jelas dari sudut pembacaan, cara nak bunyi dia, ya. Jadi kalau tuan-puan lihat, jom kita buka muka surat ni. Ini yang dulu punya, sebab tu tuan-puan nampak dah berconteng kan. Baik, jadi untuk kalimah pada muka surat 34 ayat 219 tuan-puan, cuba tengok. Pada kalimah yang saya birukan ni. Kalau ikutkan, boleh dapat semua muka surat 34 pada kalimah yang saya birukan ni. Baik, jadi di sini kalau kita baca dalam keadaan sambung tak ada masalah lah. Kita akan baca seperti ini. Qulil afwa kadzalik. Qulil afwa kadzalik. Okey, baik. Jadi kalau baca dalam keadaan sambung tidak ada apa-apa masalah. Cuma menjadi kesukaran iaitu ketika kita hendak waqaf, ketika hendak berhenti. Jadi bila kita berhenti tuan-puan, qulil afwa pada waw ini yang mana kita lihat ia berbaris atas, bukan? Jadi ketika kita berhenti, baris atas pada waw ni tidak diguna. Tidak tidak berfungsi lagi dah. Tak berfungsi. Jadi apa yang berlaku? Waw ini dimatikan. Ini yang kita panggil sukun mendatang. Sukun arid, sukun mendatang.
Jadi tuan-puan tahu kan beza dalam Quran kita ni ada dua jenis sukun. Sukun ni maksudnya huruf yang mati, huruf yang sukun. Jadi ada sukun mendatang, ada sukun asli. Sukun asli ni maksudnya memang pada tulisan tu sendiri dia memang mati. Okey, dalam binaan kalimah tu sendiri dia memang huruf yang mati. Misalnya pada huruf fa ni, misalnya macam huruf lam, dia memang mati. So ini kita panggil sukun asli lah. Ni kita refresh balik, ulang kaji balik. Kemudian sukun mendatang ni macam mana? Iaitu huruf yang asalnya mati, huruf yang asalnya berbaris ataupun hidup lah kita katakan. Huruf yang asalnya hidup dan dimatikan. Contoh macam waw yang kita lihat ni. Qulil afwa. Dia asalnya hidup baris atas. Dan ia akan berperanan ketika kita baca dalam keadaan sambung lah. Qulil afwa kadza. Tetapi ketika kita berhenti, maka waw yang baris atas ni tadi, yang baris atas tu dah tak terpakai. Bila kita berhenti, waw ni mati kan. Jadi bila waw ni mati, maka dinamakan sukun arid, sukun mendatang. Okey, boleh jelas tuan-puan? Ramai yang dah tahu dah benda ni kan. Cuma saya share juga, mungkin sangat bermanfaat kepada sahabat-sahabat baru. Jadi sukun ingat ada dua, sukun asli, sukun mendatang. Sukun asli yang memang mati. Kalau sukun mendatang maknanya huruf yang asalnya hidup tetapi dia akan mati jika kita membuat pilihan untuk berhenti. Tu huraian ringkas lah. Boleh nah? Baik. Jadi kita berbalik kepada kaedah nak baca ni tadi. So kita lihat adanya dua sukun. Huruf fa ni mati, huruf waw ni mati. Jadi inilah sebenarnya punca menjadi kesukaran untuk kita menyebut kalimah ini ketika waqaf, ketika berhenti. Sebab apa? Sebab kita kena matikan dua-dua huruf. Kat sini juga turut digelar iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Cuma kat sini dia tak ada kaedah gugur huruf, tukar baris, tidak. Ini lain pula cerita dia. Okey, kaedah lain pula. Jadi sukun bertemu sukun. Matikan fa dahulu. Qulil af. Qulil af. Qulil af. Qulil af. Macam biasalah. Af matikan fa dengan kembali kepada makhraj fa kan. Iaitu bibir bawah ditekan ke gigi. Af. 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 Okey, kemudian kita dah rasa yakin di sini, kita matikan pula huruf waw. Bagaimana? Daripada makhraj fa ni tadi, af, kan? Af, cuba lihat bibir saya ni. Af, af. Kita terus pergi kepada makhraj huruf waw. Kita berbalik kepada makhraj waw. Kat mana tuan-puan makhraj waw? Dua bibir mulut yang dimuncungkan dengan adanya sedikit ruangan di hujung tu. Cuba tuan-puan sebut au, au. Cuba tuan-puan matikan waw. Letak hamzah macam ni. Au, 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 au. Okey, tuan-puan stay je. Au. Jadi nampak tak apa yang berlaku? Cuba lihat bibir saya. Au. Akan memuncung bibir kita, kemudian ada sedikit ruangan. Au. Dia tak boleh tutup. Kalau tutup tak ada bunyi lah. Au. Au. Dia mesti ada ruang. Au. Jadi bagaimana tuan-puan lihat gerakan bibir ni tadi, begitulah keadaan kita mematikan huruf waw. Qulil afu. Qulil afu. Kita tak sebut wa, kita tak sebut wi, kita tak sebut wu. Tapi kita menyebut pangkal sebutan huruf waw. Cuba sebut waw. Wa, 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 wa. Kita ambil pangkal sebutan. Wu, 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 wa, wa, wu, wu. Qulil afu. Qulil afu. Dapat tak? Boleh? Sahabat-sahabat semua? Clear tak setakat ni?
Jadi kaedah dia sama je tuan-puan. Kaedah dia sama je. Maksudnya kalau ada kalimah yang seumpama ini dari sudut dia punya keadaan kan, ada dua huruf mati, maka itu je. Kembali kepada makhraj. Point dia kembali kepada makhraj. Yang sedang kita bicara ni sudah pastilah berkaitan dengan huruf waw kan. Begitu. Baik. Boleh lah. Jadi tak ada adalah rasa macam ragu-ragu ke pening ke kan. Jadi itulah cara dia. Qulil afu. Boleh dapat sesuatu? Baik, alhamdulillah. Ada satu lagi tadi. Yang ni selesai lah ya. Muka surat 34 ni. Kemudian pada ni. Ini pun muka surat terakhir tadi yang kita baca tuan-puan. Perasan tak? Ayat 222. Pada kalimah yang saya birukan ni. Jadi pun sama. Nun ni asalnya hidup. Kan? Nun ni asalnya hidup. Jadi bila waqaf, bila berhenti, nun ini menjadi sukun arid. Sama je jalan cerita dia. Tak ada beza pun. Cuma ni saya ringkaskan lagi lah ya. Jadi nun yang baris atas ni dah tak berfungsi. Baris padanya dah tak berfungsi. Sebab dia dah mati. Sebab kita berhenti kan? Sebab kita berhenti. Jadi langkah yang sama. Jadi untuk kalimah ni, pertama sekali ta ni pastikan kita lantun lah dulu. Kat sini ada qalqalah, betul? Ada qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Jadi untuk ta ni kita lantunkan. Jangan kita lemahkan ya. Walaupun dia qalqalah, walaupun dia bersifat lantunan, tetapi sifat tebalnya masih lagi kita pelihara. Wajib pelihara ya. Dengan mengangkat kita punya lidah ke langit. Untuk ta ni kita boleh kata orang kata apa, 90% gitulah lidah kita naik. Gitu nak cerita kan. Terangkatnya lidah kita ni ta. Jadi waktu kita matikan yalta, 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 yalta. Sifat tebal masih kekal. Cuma macam pesan saya sebelum ni lah. Kan? Jangan patah balik bunyi dia. Bunyi tolak ke depan. Yalta, 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 yalta. Boleh? Clear? Nak ambil pangkal tu rasa ragu-ragu sikit. Takut terlebih atau terkurang. Jangan risau, insyaAllah. Okey. Lagi kita rasa yakin tak terlebih dan yakin tak terkurang, insyaAllah okey. Dia cukup je. Qulil afu. Qulil afu. Kan? Kita copy lah. Copy, kita dengar bacaan-bacaan para masyayikh, guru-guru yang kita yakin pada bacaannya. Kita tengok. Ada tak herap-herap bunyi tu? Sama tak? Kalau sama, insyaAllah okey. Sama jugalah kalimah ni kan. Alright. Yang Puan Nora tanya tadi tu apa? Ya. Macam surah Al-Mulk tu lah. Lebih kurang je kan. Okey. So dapat tadi. Yalta. Yalta. Okey, ini untuk ta. Kemudian ra. Ra ni mati. Ra ni mati sebelumnya baris depan. Nak dapatkan bunyi yang cantik, kita kena berikan lah. Kita kena berikan hak huruf tu. Betul? Huruf ra mati sebelumnya berbaris hadapan. Jadi kat sini kita kena tebalkan ra. Ra kena tebal. Macam mana nak tebal? Angkat pangkal lidah kita. Pangkal lidah mesti terangkat lah. Dan perlu banyakkan latihan lah bagi mereka yang orang kata apa, masih lagi dalam fasa berlatih pemula kan. Jadi tuan-puan cuba hadam, kalau huruf yang tebal kita perlu angkat pangkal lidah. Itu je. Dia bukan muncung bibir ke apa, tapi kena angkat pangkal
Pangkal lidah. Yatahur. Hur. Cuba sebut hu. Muncung bibir hu sebab ha baris depan kan. Hu. Hur. Hur. Yatahur. 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 Hatta yatahur. Gitu. Boleh ikut ya? Kena lidah gulung. Lidah tak perlu gulung Ra. Nun langsung tak ada bunyi ke Ustaz? Ada. Belum lagi kan? Tak sampai lagi kat nun. Jadi yang saya cerita tadi, takat ni tadi, baru pada Ra. Dapat saya tadi kita bincang ta, yalta, hur. Kemudian, ni ada huruf nun. Lepas selesai makhraj huruf Ra, hur, kita pergi pula makhraj huruf nun. Makhraj huruf nun kat mana? Hujung lidah naik ke mana? Tuan-tuan puan. Naik ke langit kan, ataupun kita sebut di bahagian gusi hadapan kita ni, depan ni. Depan. Kalau kat langit tu, dalam area langit dia kat hujung-hujung tu lah. So namanya bahagian, dia area-area bahagian yang tuan-puan selalu sebut lah, area lelangit keras, ataupun yang lebih tepatnya pada bahagian gusi hadapan. Gusi hadapan kat depan ni. Cuba sebut N. Macam kita sebut N. An, N, na, N. So itu je. Pastikan kedudukan hujung lidah kita berada pada tempatnya. Jadi keadaan ni dia berlaku cepat. Dia berlaku cepat lah. Sebab tu rasa kekok sikit nak buat. Pertama sebab dua-dua mati kan. Jadi tuan-puan buat gerak perlahan. Yatahurun. Hurn. Dia tak akan bunyi terpisah. Yatahur. 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 Dia bukan gitu lah. Disebabkan Ra dengan Nun ni, makhraj dia mutaqarribain kan. Dia makhraj yang dekat, yang hampir. Jadi memang itu yang saya sebut tadi, dia cepat. Ra dengan Nun ni ibarat kita, cuba tuan-puan buat ni. Kita jangan pakai ha baris depan lagi lah. Cuba tuan-puan sebut macam ni. Cuba sebut. Ni baris atas. Alamak, kejap. Kita matikan Ra, matikan Nun. Aurun. Kat sini senang sikit nak nampak bunyi dia. Aurun. Dia pindah cepat daripada makhraj Ra terus pergi Nun. Aurun. Tu. Jadi samalah. Yatahurun. Dia, kita tak perlu pun nak bagi jelas huruf Nun tu dengar. Sebab yang akan terzahir adalah sifat dia biasanya, iaitu sifat gunnah asli dia lah. Yatahurun. Dengan macam mana nak hadirkan bunyi dengung asli ni tadi adalah dengan menetapkan kedudukan hujung lidah pada tempatnya. Maka dapatlah bunyi. Jadi tuan-puan, yang menjadi kebimbangan selalu, orang nak ada bunyi tu, nak orang dengar. Yatahurun. Dia bukan gitu. Tak perlu sampai Yatahurun. Dia tak perlu dibuat-buat benda tu. Dia sekali jalan je. Hatta yatahurun. Dah, habis. Sebab dia singkat, dia tak ada bunyi mat, dia tak ada bunyi panjang. Boleh. Wallahu alam. Ra dia keluar angin sikit kan? Tak ada. Ra tak ada angin
Ra ni dia punya angin tertahan. Dia bersifat jahar. Ra ni huruf majhur. Mutawassitah majhurah. Huruf ra. Itu yang saya maksudkan Ustaz. Ada bunyi tak? Ada. Bunyi nun. Dia bukanlah bunyi na, tapi bunyi nun mati. Arun. Nun mati. Kan kita matikan nun. An. Yaltahurn. Itu. Sekilo garam Ustaz. Tu sekilo. Betul? Boleh nak? Puan Zahra okey? Clear tak? Over berbenar. Ada pula. Gitulah tu. Boleh ke Ustaz kita terus sambung jika tak yakin nak berhenti? Boleh je. Kalau tak yakin, cara paling selamat, kita sambung terus. Maka kita akan terlepaslah daripada apa benda yang kita bincang tadi, kan? Contoh baca kan terus. Baca terus. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhun. Kalau panjang, kalau boleh berhentilah kat sini. Okey, amarakumullah. Kan? Sama lah macam tadi. Dia nak terlepas daripada cara berhenti ni, itu je lah. Baca sambung, tak ada masalah. Tak ada dosa apa pun. Jangan risau. Cuma saya sarankan berlatihlah berhenti. Sebab apa? Kat situ melatih kita punya gerak mulut kita, melatih cara kita mengawal kelajuan pindahan huruf, pindahan makhraj, kan? Macam tu. Cuba je lah, cuba latih. Boleh nak? Tuan Roslimi. Maaf Ustaz, nak tanya, Ishmam dan iltiqa' sakinan berbeza hukumnya, tapi bagaimana sebutan? Ishmam dan iltiqa' sakinan berbeza hukumnya. Surah Yusuf ayat 11. Okey, Surah Yusuf bacaan Ishmam lah. Bacaan Ishmam tu, Ishmam dengan iltiqa' sakinan benda yang berbeza lah kan. Kalau Ishmam, lebih kurang macam ni lah. Okay. La ta'manna. Kalau Ishmam lain. Kalau Ishmam ni kita hanya memuncungkan bibir ketika mana kita sedang melakukan unsur dengung tu. La ta'manna ala Yusuf. La ta'manna. Itu cara Ishmam lah. Kaedah Ishmam. Boleh? Boleh? Tadi yang bertanya Puan Aimah dengan Tuan Rosli. Okay. Untuk Ishmam ni, untuk ni sekadar orang tak apa, ulang kaji lah, ingat balik. La ta'manna ni betul berlaku Ishmam, tapi perubahan bunyi tidak ada. La ta'manna. La ta'manna.
Ishmam ni hanya isyarah. Hanya isyarat sahaja. Isyarat yang tidak mengubah bunyi. Okey, boleh? Sukun mendatang ni ada yang mudah, ada yang sukar. Betul. Ada yang senang, ada yang mudah. Ada yang di hujung tu kena adakan qalqalah, kan? Contoh ah, kan, ahdi. So bila nak mati kan sama, ahd, 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 gitu. Kita tak akan sebut ahda, ahdi, ahdu, tapi dengan dia akan terzahir sifat. Satu lagi bila kita matikan dal sudah tentu ada qalqalah, kan? Ahd. Jadi ini antaranya lah. Lepas tu yang surah Al-Mulk, wa yaqbid, kan? Huruf dad, lepas tu matikan nun. Okey lah. Jadi alhamdulillah, saya harap semua jelas dengan penjelasan yang diberikan. Saya rasa itu cukuplah untuk hari ini, perkongsian berkaitan dengan hukum ataupun cara nak membunyikan pada dua kalimah yang kita bincangkan tadi. Kemudian adalah juga beberapa persoalan tadi yang saya rasa mungkin menjawab lah pada bertanya. Kalau tak menjawab tu saya mohon maaf, mungkin boleh rujuk kepada yang lebih arif lah. Baik. La ta'manna, dua wajah, betul. Dua wajah. Lebih mudah ishmam daripada ikhtilas, betul. Ishmam mudah lah. Ishmam ni mudah nak buat. Mudah nak buat. Sebab mudah untuk difahami dan mudah untuk dibuat. Untuk ishmam ni. Ustaz, kalau tertukar makhraj alif dan hamzah ketika bacaan, adakah itu satu kesalahan? Kena tengok juga contoh kesalahan tu macam mana. Sebab alif dengan hamzah ni peranannya berbeza. Okey? Peranannya berbeza. Kalau hamzah ni kita dah tahu dia akan berlaku dalam keadaan sukun. Dia boleh jadi mutaharrik. Kalau alif ni fungsi dia sebagai mat je. Jadi kalau kata berlaku pertukaran tu kena tengok dulu macam mana contoh situasi tertukar tu. Sebab kalau ikutkan jarang tertukar tu. Melainkan kalau kita punya penyebutan hamzah tu kurang cantik. Kurang cantik. Kalau melihat pada khilaf ulama sendiri pun, pada pendapat mereka, huruf alif mat ni yang kita belajar sekarang ni, alif ni keluar daripada jauf, kan, daripada rongga mulut. Tapi ada sebahagian mereka yang mengatakan bahawa alif mat tu sendiri, alif dengan hamzah ni adalah pada makhraj yang sama, iaitu pada peti suara. Itu bab khilaf lah nak ceritakan. Sebab tu saya kata tadi, benda ni berat untuk dipertimbangkan. Kena tengok macam mana bunyi dia. Kalau nampak jelasnya perubahan bunyi tu, itu pun kena tengok. Kan? Itu pun kena tengok. Cuma secara umum kalau kita tahu, tertukarnya makhraj ni ataupun tertukar huruf, dia kesalahan jali lah. Itu kita kata berdasarkan disiplin ilmu tu sendiri, kan. Kita tahu kalau tertukar huruf dia akan jadi kesalahan jali. Tapi pada keadaan yang tadi tu, kita boleh kata dia kesalahan yang terpencil lah. Nak kata dia jadi bila pun macam susah nak temu. Sebab macam saya kata tadi, peranan berbeza. Hamzah dia akan jadi ketika dia mati, ketika dia berbaris. Malah untuk huruf mad pula dia akan berfungsi sebagai mad, pemanjangan. Jadi potensi untuk ada pertukaran tu macam sebenarnya tak logik kalau ikutkan. Tapi tak mustahil, kan. Manusia ni macam-macam dia punya orang kata apa, ragam dia. Ada. Tak kata tak ada jadi macam tu pun tak boleh juga. Tak mustahil, benda tu boleh berlaku, kan. Boleh ke? Oh, untuk hari Isnin insya-Allah, hari Isnin nanti kita buat satu ayat je lah dulu. Setakat ni saya janji dulu macam tu lah dulu. Sebab ni panjang ni, Al-Maidah ni, kan. Kita buat satu ayat dulu. Boleh Tuan Taj Yamani?
kesalahan jali. Ini dosa kan Ustaz? Tengok juga. Dia untuk sampai ke tahap dosa ni, dia bukan macam saya sebut sebelum-sebelum ni lah, dia bukan sewenang-wenang je lah. Tertukar huruf sikit terus dosa. Tidak. Dia bergantung. Dia bergantung. Kita tengoklah kalau kesalahan tu memang disengajakan, okey. Kemudian atas faktor memang tahu diri ni tak ada kemahiran dan tak mau belajar, kat situ menjurus kepada dosa lah. Tapi kalau kita yang dah belajar, tapi bila waktu baca ni kadang tak perasan, kan, tertukar huruf, tertukar baris. Dan benda tu bukan disengajakan. Jadi adakah berdosa? Dia tak adalah sampai tahap macam tu. Okey. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, jangan risau. Sebab tu ada kategori-kategori kan. Orang yang baca cantik, apa yang Allah sediakan di akhirat nanti. Orang yang baca mangkak-angkak, kan, mangkak-angkak tapi ada usaha untuk belajar, ada ganjaran dia. Tapi golongan yang Imam Ghazali sebut kan, dilaknat, Quran melaknat balik orang yang membaca tu, iaitu golongan yang memang bacanya bahasa mudah tak apa-apa, tapi langsung tak ada usaha. Malah dia menyokong dengan apa yang kekurangan yang ada pada dia. Dia tak nak bertindak, tak nak ada inisiatif untuk belajar dan seumpamanya. Maka ini yang para ulama labelkan dalam kategori yang berdosa, yang dilaknat oleh Quran sendiri. Begitu. Ingat kan saya pernah sebut sebelum ni? Jadi bukanlah kita anggap silap je baca terus dosa. Kan, tertukar je huruf terus dosa. Nampak kawan salah baris, salah huruf, tertukar huruf, terus dosa. Dia tidak sampai ke tahap itu, kan? Boleh nah? Sebab tu kena faham konsep. Sebab silap ni semua orang boleh silap. Hatta saya sendiri yang kata mengajar Quran pun tak mustahil saya boleh tersilap, tertukar huruf, tertukar baris. Adakah time tu juga saya akan berdosa? Tidak. Okey. Boleh nah? InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua jelas lah. Apa istilah tu? Rigid kan? Betul ke istilah? Saya pun lupa lah term-term tu. Maksudnya jangan terlalu orang kata apa, syadid sangat, tegas sangat pendirian tu. Kita kena faham. Kena faham keseluruhan tu. Memang dari sudut buku dia akan kata kesalahan besar boleh berubah makna berdosa. Tapi kena faham berubah tu macam mana dan tertukar tu sebab apa, kena tengok. Okey. Di benda ni baguslah soalan ni supaya semua orang jelas. Kalau tidak nanti kita jadi terlalu sensitif, kan? Dengar kawan baca, kita dah belajar, kan? Kita pergi tadarus ke apa kat masjid surau, kawan baca silap, kita pun terus bagi je. Oi, berdosa lah kamu baca macam tu. Kamu masuk neraka ni, confirm ni. Kamu ni, kamu taubat lah kamu. Contoh. Kita terlalu sensitif. Tertukar baris terus. Tambah pula cara tegur tu tak kena. Terus balon bukan tolong tegur ke apa, terus bagi je. Bukannya tak ada orang macam tu kan. Saya ada pengalaman tuan-puan. Okay, ada je orang macam tu. Terus salah nyata tu. Dosa tu tukar makna. Walhal kena tahu juga, dalam pertukaran baris, tukar huruf ni pun boleh jadi tak tukar makna pun. Kan? Paling kuat pun hilang makna. Hilang makna, tukar makna ataupun tak tukar langsung. Dia melihat pada konteks ayat juga. Okay? Wallahu a'lam. Kena faham konteks ni. Kita yang belajar Quran ni tuan-puan, kena lapang dada. Kena berlapang dada. Jangan terlalu menghukum cepat sangat. Relax. Okay, relax. Jangan terlalu cepat menghukum. Hati-hatilah. Itu ujian untuk orang yang belajar tuan-puan. Ujian untuk orang yang belajar. Kadang-kadang bila diselitkan ada unsur kesombongan dalam diri, merasakan kita tahu semua benda, maka kat situ syaitan yang licik ni dah akan main peranan. Nampak macam hero, kononnya nak membetulkan sesuatu keadaan, nak ni, tapi itu yang bahaya.
Jadi itulah kita kata dalam fasa kita belajar ni apa pun kita kena sentiasa juga cuba jaga hati. Termasuklah diri saya saya cakap ni nasihat untuk diri saya supaya sedar. Jangan rasa diri ni terlalu sempurna, reti sangat daripada orang lain, tidak. Right? Itu ujian untuk sang penuntut ilmu. Wallahu alam tuan-puan, insya-Allah utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu daripada buayan hingga liang lahat, insya-Allah. Dan semoga ilmu yang kita miliki bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Wallahu taala alam. Kita tangguhkan dululah pertemuan kita hari ni tuan-puan. Cukuplah tu. Jam pun dah pukul 10, saya pun ada urusan lagi selepas ini. Dan tuan-puan, jangan lupa siapa yang join seminar Murataji Harkah. Kita punya seminar tu esok tau. 15 bulan. Tuan-puan ingat ke yang dah daftar ni? Jangan lupa esok kita punya seminar. Jadi untuk PDF ada nota ringkas yang disediakan dalam tu. Lebih kurang je macam sebelum ni, cuma dia diperbaharui. Dia punya design tu, kan? Jadi esok kita jumpa insya-Allah jam 8.30 tu boleh masuk. Okey. Dan untuk kita punya program jangan lupa tuan-puan. Program 27 hari bulan nanti. Ingat lagi ke yang ni? Yang saya cerita tadi tu esok. Itu kepada yang khusus mereka yang mendaftar sahaja untuk untuk seminar Jiharkah pada esok hari. Okey, itu satu bab. Dan satu lagi, ni program terbuka, program percuma. Kepada kawan-kawan baru tadi kan, yang mana ada baru masuk hari ni, saya nak jemput anda untuk join webinar Baiki Surah Ar-Rahman. Ni pun secara percuma kita buat melalui Zoom meeting pada tarikh yang tertera. 27 Oktober, Khamis jam 9 malam. Okey? Baik. Jadi itu sahaja. Wallahualam. Macam mana nak join, tuan-puan boleh tekan link. Okey, tekan link yang disediakan di ruangan komen tu. Okey. Cuba tuan-puan tengok di ruangan komen tu ada ada spam. Banyak link tu. Banyak. Okey, nampak tak? Tuan-puan tekan je link tu. Ini siapa yang nak join program ni lah. Yang untuk esok dah tutup dah. Kalau yang tertanya-tanya tentang esok, kita dah tutup dah. Okey. Itu sahaja. Wallahu alam. Okey tuan-puan, kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dululah dengan doa. Boleh? Jom. Bismillah. Masya Allah, esok ada appointment. Waduh. Puan Muhaini ada appointment Baru nak suruh Puan Muhaini beraksi esok. Tak ada pula Ada korang join ni esok? Okeylah. Tak apa, jumpa esok nanti Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui.
rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anda semua yang menghadiri kita punya pengajian pada pagi ini. InsyaAllah selamat berhujung minggu, salam Jumaat semua. Kita jumpa kembali pada hari Isnin insyaAllah, mudah-mudahan tiada aral yang melintang. Saya doakan agar kesihatan anda semua baik-baik sahaja, sihat sihat sentiasa, begitu juga ahli keluarga anda semua insyaAllah. Dan untuk pihak saya sendiri, saya mohon maaf andai ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan sepanjang saya bersama tuan puan, saya mohon maaf. Dan dalam saya menjawab persoalan tuan puan, kalau nampak macam ada unsur marah ke unsur tidak, saya bukan marah. Mungkin kadang cara saya bercakap tu nampak macam tegang sikit kan, sebenarnya tak. Mungkin itu karakter yang saya miliki dan yalah, saya cuba perbaikilah supaya tuan puan rasa selesa. Apa pun saya mohon maaf. Yang baik tu tuan puan ambil, yang kurang tu tinggalkan, buang jauh-jauh. Alright. Jadi itu sahaja. Jangan lupa yang join seminar esok, kita jumpa pada jam 8.30 pagi. Pakai tema esok saya lupa ada tema ke? Murattal ada kan? Tak apalah, esok kira halal je lah, bantai je lah apa pun ya. Saya lupa pula tema murattal kali ni warna. Oh, hijau. Okay, murattal kali ni hijau. So esok temanya hijau. Siapa ada hijau boleh pakai hijau esok kan. Santai-santai je. Okay ya. Esok. Dan kalau suara je marah tapi sebenarnya tak marah, betul? Mana ada marah tuan kan? Kalau ada depan ni dibelah-belah je. Macam baby pegang kepala usak-usak macam baby. Hijau tak ada lah ustaz. Hijau tak ada, tak apa, jangan risau. Pakai je apa yang ada. Hijau ni sekadar orang tak apa nak bagi cantik je, tak ada apa pun. Yang penting datang. Yang penting datang. Tak ada hijau tak apa, tak ada masalah. Kelabu pun okey. Kelabu pun boleh. Tak ada hal. Okay, all the best kawan-kawan. InsyaAllah, insyaAllah. Okey tuan-tuan, itu sahaja. Dan untuk webinar Surah Ar-Rahman, jangan lupa 27 bulan, tekan link yang saya bagi tadi. Ada ke lagi link tu? Harap-harapnya ada lah ya. Baik, saya undur diri dahulu tuan-tuan. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan sama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita. Wallahu taala alam. Kita tangguhkan dulu pertemuan kita dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa, kita layan dulu lagu Mukmin Sejati. Jumpa lagi. Bye-bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa.
Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya. Teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi